أصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. Pengurusi, para alim ulama, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Malam ni saya ni selaku pemain gantian lah kepada Ustaz Ansari. Sebenarnya saya dah surau Ar-Rahman ini ada sedikit sejarahnya tuan-tuan ya. Saya berusrah dulu dengan Tuan Haji Hilmi dan Tuan Haji Jali Bongkit dulu di sinilah sekitar 9 tahun yang lepas. 9 tahun ataupun 10 tahun yang lepas saya berusrah dengan beberapa orang rakan-rakan daripada pelajar-pelajar UiTM Shah Alam. Perkara yang kedua, saya Muhammad Zahid bin Yusuf, walaupun nama sama orang berbezalah, satu kapal. Dia daripada Terengganu, saya daripada Terengganu. Dia di UIA, saya juga daripada UIA. Cuma berbeza, saya penuntut, dia pensyarah saya. Kebetulan yang banyak adik ipar dia, Ahmad Sabki Yusof, satu batch dengan saya ketika ada di Islam Antarabangsa dulu. Kampung pun hampir dekat, selang 2 buah kampung. Daripada kampung saya, kampung dia lah. Sebelah kampung saya tu kampung Suki Yusof, atas lagi kampung Zulkifli Al-Bakri, dia dekat. Tapi dari sudut usianya saya lah yang paling adik. Adik tak adik 43 tahun usia saya lah. Perkara yang ketiga, kesamaan yang ketiga, surau tuan-tuan ini Ar-Rahman macam masjid saya di kampung saya lah, Pengadang Baru, yang pernah menghadapi suasana yang sangat mencekam, sangat hebat. Masjid kampung saya pernah didatangi 3 kali FRU datang untuk ambil alih. Tetapi kita bertahan, tak bagi. Yang nak ambil itu bukan orang lain, pak saudara saya, mak saudara saya. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, kita bertahan kerana kita merasakan kita telah melakukan iaitu perkara yang sangat baik kepada masjid tersebut. Saya berkongsi dengan tuan-tuan. Pernah satu ketika pada satu Ramadan diumumkan kutipan untuk pelajar Malaysia yang belajar di Yaman. Saya menuntut di Yaman bersama Ustaz Syekh Nur Hisam Tuan Padang. Itu saya punya junior saya lah. Kutipan pada malam tersebut diperolehi 16,000. Bayangkan masjid kampung, kutipan pada malam tersebut 16,000. Kemudian pada subuhnya dibuat kutipan untuk pasti. Pasti minta ruang kutipan untuk pasti. Bila mana diminta kutipan untuk pasti dapat 9,000. Kenapakah jadi macam tu? Inilah berkat. Bila mana saya kata kita buat untuk Allah, Allah dia akan menggerakkan manusia datang ke masjid tersebut. Sama surau tuan-tuan. Dan yang berlaku di tempat saya sama. Yang ceritakan perkara tersebut pak saudara saya. Saya mula rasa macam tak percaya. Tetapi bila mana diceritakan oleh Imam Fakhr Razi, imam muda Astro tu, imam kampung saya, masjid saya. Kata dia, ustaz, saya yang umum tu. Yang umum untuk kutipan tu dia. Saya bukan nak cerita benda tu tuan-tuan ya. Saya tak suka kuliah lama-lama. Isyak kita berhenti insya-Allah. Perkara yang seterusnya, hadirin hadirat, dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis ini satu ketika kata Abdullah bin Umar
Salaitul maghrib ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah bersembahyang maghrib bersama Rasulullah. Faraja'a man raja'a wa aqaba man aqaba. Yang balik-balik yang ada di dalam masjid masih berada di dalam masjid. Tiba-tiba kata Abdullah, masuk balik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tergesa-gesa. Dan Nabi menyatakan kepada para sahabat yang masih berada di dalam masjid ketika itu, qad fataha rabbukum baba min abwabis sama. Tuhan kamu membuka satu pintu daripada pintu langit untuk kamu. Kemudian Nabi membaca iaitu firman Allah, yubahi bikumul malaikatu, malaikat berbangga dengan kamu. Kemudian Allah menyatakan, unzuru li ibadi, lihatlah kamu kepada hamba-hambaku. Qad qadau faridatan wa hum yantadhiruna ukhra. Mereka menyelesaikan satu kefarduan, mereka menunggu lagi satu kefarduan. Yakni seandainya tidak ada kuliah selepas Isyak, kita berada di masjid, di surau adalah terlebih baik daripada kita berada di rumah kita. Kenapa? Kerana untuk kita menuntut ilmu, ilmu ini benda yang sangat penting. Dan bila mana kita bercakap soal ilmu, dia tidak ada batasannya. Kalau kita menyatakan tua batasan menuntut ilmu, bagaimana Al-Imam Abu Hanifah yang usianya 13 tahun lebih tua daripada Al-Imam Malik bin Anas menuntut dengan Imam Malik bin Anas? Kalau kita menyatakan miskin, saya tidak ada duit ustaz, bagaimana Imam Malik, Al-Imam Syafi'i susah, nak beli pensel pun susah, nak beli buku pun susah. Saya tak kata pada tuan-tuan ni, hadirin hadirat. Sehingga dalam satu majlis ilmu bersama dengan Imam Malik, Imam Malik melihat Al-Imam Syafi'i bermain jari di atas tapak tangan dia. Al-Imam Malik bin Anas merasakan bahawa Al-Imam Syafi'i bermain. Selepas selesai pengajian, dia panggil Al-Imam Syafi'i dan dia bertanya kepada Al-Imam Syafi'i, adakah tadi kamu bermain? Tak. Saya menulis apa yang guru cakap di atas tapak tangan saya ni. Sebab susah. Kalau kita menyatakan kaya, tak belajar, belambak yang kaya. Antaranya Ibn Sina. Ibn Sina anak orang kaya. Ibn Khaldun anak orang kaya. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, bila mana kita bercakap soal ilmu, benda yang sangat mendasari, sama ada dalam soal akidah, dalam soal ibadah, dan juga dalam soal iaitu tasawuf ataupun akhlak. Malam ni saya ganti Ustaz Ansari. Saya tengok tadi dekat luar lah. Kitab yang dia mengajar dekat tuan-tuan, kitab penawar bagi hati. Siapakah penulis kitab ni? Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indosi Al-Mandili. Siapa dia? Kalau bolehlah saya sebut dekat tuan-tuan ya, nanti tuan-tuan marah dekat saya, tak marah tuan-tuan. Dialah pengasas tuan-tuan ya, markah hijau yang pertama di Mekah. Tuan-tuan, seorang penulis yang prolifik, yang sangat hebat, yang bukan hanya menekuni bidang tasawuf, dia menulis hadirin hadap menyerang Qadiani. Hari ini masih segar Qadiani di Kampung Nahkoda. Dia menyerang hadirin hadap ideologi, dan dia pernah menulis iaitu kebagusan undang-undang Allah berbanding undang-undang ciptaan manusia. Dan dia seorang alim yang sangat berani. Seorang alim yang sangat berani. Bukan sekadar tuan-tuan mengajar tasawuf. Kita mengaji hadirin hadap Sayrus Salikin, Hidayatus Salikin, yang ditulis oleh Abdul Samad Falembani. Yang kadang-kadang kita belajar tentang kitab tersebut, kita lupa untuk mengambil hadap ruh yang menyusung kitab tersebut. Syekh Abdul Samad Falembani,
Syekhul Mujahid berjihad. Dia tidak meninggalkan jihad, hadirin hadirat. Seperti Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Dia berani. Sehingga pada tahun 50-an, beliau menghasilkan satu artikel, satu tulisan yang menyerang hukum loteri di ketika itu. Kerana ada satu waktu ketika itu loteri dibenarkan. Antara yang bersama dengan dia masa itu siapa? Abdullah Fahim. Siapa Abdullah Fahim? Cari sendirilah. Tu marah bila mana loteri di ketika itu digunakan. Tuan-tuan, kalau kita bercakap, itulah liberal. Kalau orang bercakap liberal hari ini muncul, itulah liberal. Bila mana seorang hadirin hadap mengeluarkan dirinya daripada kongkongan agama, itu liberal. Ke tak liberal, tuan-tuan? Hadirin hadirat, buat kilang arak, liberal lah tu. Hadirin adik-beradik, hadirin hadap yang keluar daripada sekular. Tak apalah tuan-tuan ya, tuan-tuan tak suka. Cakap dengan saya tak suka. Dia ada satu masjid, saya mengajar hadis kursi. Selitlah sikit-sikit, tak gigi, orang tak faham. Kemudian, kata AJK Ustaz, mereka bincang dalam mesyuarat, tak nak bagi Ustaz Zawawi mengajar. Kerana Ustaz Zawawi cerita politik. Kami pertahankan Ustaz. Kami sebut kalau tak politik, Ustaz-Ustaz ni tak boleh masuk dekat sini apa semua. Ada satu surau tu 11.30 hantar dekat saya. Ustaz ditamatkan kuliah apa semua. Pengurusi AJK dah ada pilihan. Tuan-tuan tak suka bagi tahu. Hadirin hadirat, saya percepat sikit. Boleh balik awal sikit. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Itu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Seorang alim yang bukan hanya bermain dengan kata-kata dia. Seorang alim yang menterjemahkan apa yang dicakap oleh dia. Itu Syekh Abdul Qadir. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, tentang belajar tasawuf. Tasawuf ni kena belajar. Dia tak boleh kesampingkan. Bila mana kita kesampingkan tasawuf, sebab tu dia jadi macam-macam. Tuan-tuan kan? Jadi macam-macam, keluar mulut macam-macam. Hadirat bercakap macam-macam. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, kerana keluar daripada mulut kita ni. Contoh, marah tuan-tuan pasal konsert ni, hadirin hadirat macam-macam dia tulis apa semua. Hadirin hadirat, ulama ni tak faham jumuk konservatif. Yang marah tu siapa? Yang marah tu tak ada kena-mengena dengan ulama. Boleh tuan-tuan? Kita tak boleh cerita benda tu. Hadirin hadirat, tak. Termasuk dalam dakwah. Hadirin hadirat, bila mana saya perhalusi perkara tersebut, orang tak faham benda tersebut. Hadirin hadirat, sebab itu dalam dakwah ni bermula sesuatu hadap dengan ilmu. Dengan ilmu. Saya diam di antara gurulah yang saya pelajari dan kami-kami pelajari, iaitu Dr. Abdul Karim Zaidan. Abdul Karim Zaidan ni pernah dilantik Menteri Keadilan di zaman Saddam Hussein. Saddam Hussein tembak anak dia depan mata dia, Saddam Hussein. Kemudian Saddam Hussein seksa dia, mata tak nampak. Seorang yang rajin menulis. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, bila mana tak ada ilmu, macam-macam. Bila mana tidak ada tasawuf, keluar macam-macam. Kerana seorang yang memiliki ilmu tasawuf, dia takut nak bercakap ni. Kenapa takut nak bercakap? Kerana mulut kita ni menjadi penyebab yang dikatakan oleh Nabi, ramai dicampak ke dalam neraka sebab mulut ni. Sebab mulut. Sebab itu para alim ulama menyatakan idza samata najah. Nabi menyatakan diam selamat. Diam bukan bererti bodoh. Diam bererti berfikir patut ke tak patut aku tulis. Ni tentang WhatsApp ke apa hari ni, Facebook. Dia cerita nak menulis je. Allahu Akbar, hadirin hadirat. Sebab itu sebelum kita nak keluarkan sesuatu, fikir dulu. Betul ke tak betul ni? Cek dulu kenapa. Saya bawa dalil dia.
Satu ketika datang satu kafilah menemui Nabi SAW. Rombongan ini datang tanpa mandi, tukar pakaian, tak pakai minyak wangi, terus jumpa Nabi. Melainkan seorang lelaki Asyaj Abdul Qis, dia mandi, tukar pakaian, pakai minyak wangi, kemudian dia bertemu Rasulullah. Nabi menyatakan kepada dia, inna fiha khaslataini, dalam diri kamu ni ada dua perangai yang Allah suka dalam diri kamu. Al-hilmu wal-anatu, lembut dan juga tenang. Maknanya hari ni tak ada tenang dah ni. Dia nak marah, dia marah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Hadirin hadirat ya. Sebab itu kembali kepada yang pertama yang saya sebut tadi, ilmu dia mendasari segala sesuatu yang kita buat. Even walaupun hadirin hadirat dalam konteks dakwah, ilmu sangat penting. Ilmu sangat penting. Kalau saya nak memperhalusi benda ni, tuan-tuan ya, boleh ke? Ustaz, kita berdakwah macam tu. Ada kata itu teknik dakwah. Saya kata betul, tempat yang tak betul. Caranya betul, lokasi tak betul. Kalau nak marah, marah. Hadirin hadirat, contoh. Tok Khatib baca khutbah. Tok Khatib baca khutbah entah apa-apa, sebiji pun tuan-tuan tak faham. Bahasa Jepun ke, bahasa Jawa ke. Daripada tak faham, tuan-tuan pun meratik. Betul ke tak betul? Berzikir, betul. Dapat pahala. Tapi ketika berzikir itu, ketika tersebut tak betul. Kenapa? Masa tu kena dengar khutbah. Kamu tak faham ke bahasa Jawa ke, bahasa Jepun ke, bahasa Inggeris ke, dengar khutbah. Hari ini lagi canggih, WhatsApp lah. Lagi canggih kan duk main dengan handphone dia. Jengik macam laba-laba. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Okay. Adakah dakwah ini hadap dia jumuk sangat ke tak? Tuan-tuan ya. Sebab itu dalam apa saja yang dibahaskan ulama, dia ada yang disebut as-sawabit. As-sawabit dia tak berganjak dah ni. Kalau Allah kata semayang 5 kali, 5 kalilah. Kalau Allah kata wajib bulan Ramadan kamu kena puasa, wajib. Ada yang disebut al-mutaghayyirat, yang berubah. Yang berubah salah satunya yang dikatakan ulama kaedah berdakwah. Matlamat berdakwah, hadirin hadirat, dia tak berubah. Untuk apa seorang berdakwah? Mengajak seseorang kepada Allah. Itu ringkas, full stop dekat situ. Tapi bagaimana kaedah, metod kita nak guna, nak tarik seorang kepada Islam, kepada dakwah, itu berbeza. Metod yang digunakan dalam sana ada yang thawabit, dia tak berubah. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, yang ni banyak orang tak faham. Hadirin hadirat, sebab itu saya minta lah, kalau ada dekat sini tuan-tuan ya, fahamkan sungguh perkara ini. Bukan kata ulama ni jumuk sangat, saya tengok cerita kepada tuan-tuan. Wali Songo berdakwah tuan-tuan di Jawa. Apa dia punya medium dakwah dia? Dia guna wayang kulit. Guna wayang kulit untuk berdakwah. Cara nak masuk tengok wayang kulit itu, tiketnya kena melafazkan syahadah. Dia suruh ambil air semayang dulu. Barulah boleh masuk tengok. Semasa nak guna wayang kulit untuk dijadikan medium untuk berdakwah, bincang di kalangan para wali. Boleh ke tak boleh ni? Ada kata tak boleh, ada kata boleh. Akhirnya satu kesepakatan diambil, boleh, tapi kena ubah. Ubah tangan jadi panjang ke, hidung jadi panjang ke, apa semua ke, ubah. Kenapa? Kerana nak masuk ni seni. Sebab itu kata ulama, dakwah ni satu seni. Bagaimana kita nak tarik orang tu satu seni. Hadirin hak, nak tarik orang muda, dia tak sama nak tarik orang tua. Nak tarik kaki disko, dia tak tahu. Tuan-tuan nak tarik kaki masjid, sama ke tak sama? Tak samalah. Tetapi dalam keadaan tak sama itu, dia ada hadis-hadis yang tak berubah.
Tak boleh lah nak tarik orang muda ni tuan-tuan ya, orang muda kedara harak, aku kedara harak juga. Boleh? Sebab nak tarik ni, tak boleh. Saya sebut kepada rakan-rakan. Saya kata Habib Munzir Fuad Al-Musawa. Pernah dengar nama dia? Tuan-tuan ya, dia Yaman juga. Tapi dia Hadramaut. Saya Sana'at, Hadirin Hadat. Dia hebat bagi saya. Bila mana saya baca tentang dia, Allahu Akbar. Tuan-tuan ya, anak seorang wartawan. Anak seorang wartawan. Memulakan dakwah di tengah bandar Jakarta. Jakarta ni adik-beradik Bangkok, adik-beradik Kuala Lumpur. Tuan-tuan ya, suasana maksiatnya. Berdakwah, pergi rumah ke rumah. Tanpa dia menanggalkan serban dan jubahnya. Kadang-kadang orang menyalahkan pendakwah ini hadap sebab sebab serban dan juga jubahnya. Tak betul. Yang perlu diperhalisi, macam mana kamu cakap kasar ke? Kalau kamu cakap kasar, orang tak suka. Hadirin Abdullah Fahim, tok kepada Pak Lah Badawi. Tuan-tuan, kan tuan-tuan pernah baca lah. Ustaz dengar cerita siapa? Ustaz Samsuri. Datuk Samsuri. Saya sangat minat dekat dia. Dia cerita macam mana. Dia kata orang main takrah, dia main takrah. Orang main takrah, dia main takrah. Orang takrah, dia takrah. Tapi bila mana masuk waktu, dia kata kita berhenti ya. Tok Guru main takrah. Akhirnya, orang malu Allah kena berhenti. Tok Guru berhenti, kena berhenti juga. Hadirin hadirat. Tuan-tuan ya, Datuk Ni Amar. Tuan-tuan ya, bukan nak kempen ni. Tuan-tuan, tak ada pun. Dia pensyarah saya, UIA dulu. Dia ramai pensyarah saya. Ustaz Zainuddin Hashim, hadirin hadirat, wartawan Harakah itu pensyarah saya. Tuan-tuan ya, termasuk Datuk Ni Amar ni. Ustaz Nasruddin Maisya, itu pensyarah saya. Saya punya prinsipal, college prinsipal. Hadirin hadirat. Datuk Ni Amar, cara dia berdakwah, hadirin hadirat. Macam mana? Dia main bola. Dia tok guru silat. Dia tok guru silat. Silat apa? Silat tapak suci. Tapi saya tak masuk. Hadirin hadirat, itu kaedah. Kaedah. Saya bila mana saya belajar, hadirin hadirat, saya balik daripada UAE. Buat dekat kampung. Nak tarik orang muda ni macam mana aku nak tarik ni. Hadirin hadirat, belajar dengan ustaz-ustaz kita ni, hadirin hadirat. Yelah, sama orang marah juga. Orang marah. Buat tomoy. Orang kata Ustaz Zawi nak ajar budak jadi samsing dah apa semua. Tentang. Saya tak reti tomoy. Tapi nak tarik budak-budak ni, kalau kata bersilat ni lama sangat. 3 tahun, 4 tahun. Tomoy ni sekejap je. Bunga tak ada. Budak-budak suka bergaduh. Hadirin hadirat. Bukan nak suruh budak bergaduh. Apa perasaan tuan-tuan? Hari ni budak yang saya didik daripada kecil tu, hadirin hadirat, hari ni, tuan-tuan ada yang belajar pondok, hadirat jumpa, peluk, cium, hadirat berubah. Hadirin hadirat, dia cara berbeza. Kaedah dia boleh berbeza. Tapi matlamat kita nak bawa seorang itu ke mana matlamat tu? Dia mesti jelas. Sebab itu ketika mana para alim ulama membicarakan ayat surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hikmah ini dibicarakan ulama, di antaranya hadirin kena terang. Matlamat kita nak bawa tu ke mana kita nak bawa? Kalau kita nak bawa budak-budak muda ni, kita nak bawa ke mana? Hadirin hadirat. Tak apalah tuan-tuan ya, tinggal. Hadirin hadirat yang saya kasihi, sekalian persoalan tersebut. Sebab itu bila mana bicarakan dakwah ni, saya baca juga yang orang hantar. Dia kata ustaz-ustaz ni pandai komplain je, dia kata. Semua dia kata ustaz sampur apa? Apa yang panggil? Ustaz sampur. Hadat, jangan pukul macam tu. Itu tidak adil, hadirin hadat. Penilaian yang sangat tidak amanah. Bukan semua macam tu. Tuan-tuan ya, hadirin hadirat, ada yang jujur, hadirin hadat.
dalam penyampaiannya, dalam kuliahnya, dalam dakwahnya, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Sebab itu, bila mana kita bicarakan dakwah ini, ulama-ulama dakwah menyatakan dia ada dua metod. Satu secara fardi. Seorang, Haji Hilmi pergi jumpa seorang-seorang, tanpa dia terikat dengan mana-mana kumpulan. Lemahnya, seandainya dia tak ada, siapa yang akan meneruskan kelangsungan dakwah dia tu? Sebab itu, para alim ulama menyatakan, dakwah secara jama'i, berjamaah ini lagi hebat. Bila mana kita sebut berjamaah, di sinilah terletak peranan semua pihak. Dan berdakwah ini, ingat ya, tentang dengar cakap saya, dia bukan terletak atas tentang para alim ulama. Kita meletakkan dakwah ini, ulama lah kena buat ni, ulama lah kena turun ni. Salah tu, tuan-tuan, salah tu. Kata Hasan Al-Banna, dakwah ni kita mulakan daripada mana, titik mana kita berada. Kamu lawyer, berdakwah cara lawyer. Kamu tukang kebun, kamu berdakwah cara tukang kebun. Kamu driver taksi, kamu berdakwah cara driver taksi. Macam mana ustaz? Tak reti bercakap ni macam tak. Kita sempit hari ini. Kita meletakkan dakwah ini para alim ulama. Kita meletakkan dakwah ini kena bercakap. Cuba tuan-tuan buka sirah. Kenapa pada peringkat awal ni masyarakat kafir Quraisy menerima Nabi SAW? Sebab akhlak Nabi yang dilihat oleh mereka. Bermakna dakwah ini paling minimal kamu menunjukkan akhlak kamu, kepribadian kamu sebagai seorang Muslim. Nampak? Yang ni takkan tak boleh buat. Tuan-tuan, lawyer, hadat boleh buat. Tukang kebun boleh buat. Hadirin hadirat, kalau lawyer secara Muslim, hadirin hadirat, ambil bayaran. Allah encik, saya tak boleh nak bayar 5,000 ni. Tak apalah. Awak bayarlah. Setakat awak boleh bayar apa semua, bayar angsuran pun tak apa. Tak boleh. Awak tak boleh bayar 5,000, awak cari lawyer lain. Tuan-tuan, saya pesan dekat orang rumah saya lawyer. Saya kata, orang susah kamu tolong. Dia kata, susah macam tu bang, tak apa. Kita tolong orang susah, rezeki datang. Tolong orang susah, rezeki datang. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, seorang engineer, hadirin hadirat, dia nak berdakwah macam mana? Seorang arkitek nak berdakwah macam mana? Mudah je. Tentang pelang buat rumah itu, hadirin hadirat, buat taman ke apa, mula-mula dia kena fikir, aku nak letak surau dekat mana? Kalau arkitek tersebut seorang Muslim, nak fikir, nak letak surau dekat mana? Fikir, tak, surau ni kena letak tengah-tengah masyarakat. Salah letak, hadirin, orang buat alasan, saya tak nak datang, surau jauh. No. Tentang masjid, saya sekarang ni, AJK Masjid Fastabiqul Khairat, tahu? Masjid dekat highway tu, Batu Tiga, dekat Kilang Gula. Saya AJK, duk bincang hadirin hadirat, nak buat macam mana nak tarik orang ni. Saya kata, kamu nak tarik macam mana? Sebelah sana ada surau. Kemudian dekat taman ada surau. Orang nak datang, dia akan fikir juga, Allah susahlah. Sebab itu seorang, bila mana dia merancang perumahan, dia kena fikir, kat mana aku nak letak surau apa semua. Jauh daripada orang buat alasan, surau atas puncak bukit apa semua. Dekat macam Rahimiah, Kelang. Hadirin hadirat, semua taman-taman situ ada dekat surau, ada surau. Kemudian masuk tandas dia, ujung dekat kubur. Ya, jenis penakut tak datang dah. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, jadi jangan sempitkan, tuan-tuan faham ya? Tuan-tuan kena buat semua. Tuan-tuan ada taklifan, ada bebandan untuk berdakwah ni. Saya pilih pandangan terakhir guru saya, Abdul Karim Zaidan. Walaupun ketika mana dia menghasilkan kitab Usulul Dakwah, mula-mula memang dia tulis
Bila mana beliau membicarakan ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, ada sebahagian. Maknanya sebahagian terlepas dah. Tak. Kondisi suasana hari ni kata beliau, tak semua kena memikul peranan ni. Bila mana nak pikul peranan ni, di sinilah terletak hadirin hadirat semangat hadirin hadirat secara kolektif berjemaah. Kamu tarik, ulama bagi pengisian. Kamu tarik, ulama bagi pengisian. Takkan ulama nak turun juga? Boleh turun, tak ada masalah kalau nak turun. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, selesai yang tu tentang ya, kembali kepada hadis yang saya bawa tadi. Satu hadis daripada Asy-Syaikh Abdul Qis, di mana Nabi SAW bersabda, Allah suka dua perkara daripada manusia ini, lembut dan juga tenang. Lembut dalam dakwah ni dasar dakwah. Dasar dakwah. Seorang pendakwah dia cakap kasar, orang suka ke tak suka? Abang saya tak suka. Tuan-tuan ya, orang tak suka. Fabima rahmatin minallahi lintala walau kunta faddan ghalidan qalbi lam faddu min hawli. Kamu kasar, kamu kerah hati, orang lari daripada kamu. Yassiru wala tu'assiru, basyiru walau tunaffiru. Hadirin hadirat, bukan kerja dakwah ni tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, kita kena buat berpakat. Hadirin hadirat, kita buat kerja ini kerana dalam keadaan sekarang ni hadap dia semakin runtuh. Hadirin hadirat, yang perlu gerak kerja daripada semua pihak, muslimat, daripada rockers ke, hadirin. Saya ada tentang ya vokalis kumpulan rock rapat dengan saya tentang ya, biasa SMS dengan saya. Siapa? Abang Ezam, penyanyi kumpulan Madison. Ingat Madison? Tika dan Saat ini. Tapi dia ni bagus, ada master tentang ya, ada master, bekerja dengan Petronas ke apa dia ni, memang hebat. Suaranya sangat bagus. Kalau azan tu, Allah, azam sangat seronok. Hadirin hadat, yelah kalau tengok bini dia, hadirin hadat, tak berubah lagi. Bila bini dia nak berubah? Tapi sabar. Seorang da'i harus sabar. Dia tak boleh tergesa-gesa, kerana kita diajar oleh Allah. Bila mana Allah jadikan manusia ini, berapa lama Allah mampu, kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, untuk Allah menyatakan tersebut kun, jadi. Tetapi kenapa, kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, bila mana Allah menjadikan alam dunia ini, langit dan dunia ini hadat dalam tempoh 6 hari, kenapa? Allah nak mengajar manusia, dalam proses kita nak mengubah manusia ni ada peringkatnya. Tak boleh ustaz cakap hari ni orang berubah, ada macam tu. Tuan-tuan ya, berapa lama Wali Songo mengambil masa hadirat? Lama. Buka ufuk pemikiran, kembangkan. Hadirin hadirat yang saya kasih, yang penting kita buat. Yang penting kita buat. Jangan kita letak taklifan berbadang ini, ustaz ustaz reti bercakap kan, habis kamu. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, buatlah sekadar yang kita boleh buat tuan-tuan ya, lembut dan mendasari. Sebab itu dalam satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah suka lembut dalam semua perkara. Suami lembut, isteri suka tak? Tuan-tuan. Hadirin hadirat, pondang Allah tak suka. Itu super lembut, Tuan Haji. Super lembut itu dilaknat oleh Allah. Tetapi nak menangani yang super lembut ni, tuan-tuan tak boleh kasar, celaka kamu ni, Allah laknat kamu ni, apa semua. Tak. Saya ingat masa saya UIA dulu, tuan-tuan tak suka tak apalah, saya sebut nama dia. Tuan-tuan ya, Dr. Siddiq Babur. Macam mana dia rancang nak sedarkan budak ni. Buat macam mana? Bawa ke kamp komando di Melaka tu apa? Sungai Udang. Bawa dekat sana, hadirin hadat. Balik macam tu juga. Balik macam tu juga, hadirin hadirat. Boleh tak kita kasar? Tak boleh. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Sebab itu kata Nabi
Allah memberikan pada kelembutan, impaknya, natijahnya, implikasinya tak sama hadirin hadap pada kekasaran. Lembut lagi dahsyat. Lembut lagi dahsyat. Kita ambil contoh. Hadirin hadirat ya. Contoh. Datang seorang lelaki meminta keizinan Rasulullah untuk berzina. Nabi tak tahu, kata dekat dia, kamu ni gila ke apa? Psikologi yang dimainkan oleh Nabi macam mana? Nabi kata, kalau orang berzina dengan mak kamu, kamu suka? Tak. Mak kamu, bini kamu tak suka, anak perempuan kamu tak suka. Macam tu juga orang lain. Lembut hadirin hadap. Badui daripada Yaman. Yang kencing dalam masjid Nabi tu daripada Yaman. Kata ulama seorang zindik. Hadirin hadap, tak apalah, itu cerita lain. Kencing. Sahabat kira nak bagi pelempang, hadirin hadap. Nabi kata jangan, biar dia kencing. Cuba tuan-tuan kaji, hadirin hadap. Bijaksana Nabi hadap lembut satu hal. Yang kedua, bijaksana. Kenapa? Dia hadirin hadap tengah pegang dia punya nozzle dia tu, hadirin hadirat. Kalau orang marah dekat dia, hadirin hadap, dia pun lari dengan nozzle dia macam tu. Habis tuan-tuan dia pancuk apa semua. Sebab tu Nabi bagi dia kencing habis. Lembut hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Hasilnya hadirin hadirat, kalau kita buka sirah Nabi, orang caci maki Nabi macam-macam, akhirnya Islam. Saya ambil contoh. Tuan-tuan pernah baca berkenaan Masjid Babri kan? Yang diruntuhkan tahun bila, Tuan Haji Hilmi? Dah lupa tak apa. Yang terbaru ni di Angola, tuan-tuan ya, masjid diruntuhkan. Kerajaan Haprak Angola itu mengharamkan Islam di Angola. Bermula dengan mereka meruntuhkan masjid. Hadirin hadirat di Angola. Masjid Babri. Saya baca kisah ni lah. Lupa-lupa ingatlah tuan-tuan ya. Lelaki yang merancang ni orang muda. Dialah perancang utama yang mengumpul tenaga muda ini untuk meruntuhkan Masjid Babri. Kemudian Allah jadi dia bengong apa semua tu, rasa macam bersalah, dia keluar daripada India pergi ke Dubai. Satu ketika sedang dia berjalan tu apa semua, dengarlah orang berceramah bahasa dia apa semua. Tersentuh perasaan dia, berubah. Bagaimana Allah ubah yang meruntuhkan masjid tu hadirin hadat? Macam mana Allah ubah? Saya ambil contoh. Tentang ya. Tuan-tuan tahu filem yang dihasilkan menghina Rasulullah. Tengok kan? Tuan-tuan boleh baca, sahabat saya Dr. Ridwan dia banyak tulis di Ruang Mamak Nur apa semua. Bagaimana di Amerika Syarikat bijak dia. Dalam keadaan yang tegang macam tu, di Amerika Syarikat umat Islam dia buat satu kempen. Kempen apa? Who is Muhammad? Who is Muhammad? Ambil peluang daripada tegang tersebut, cerita dekat orang siapa itu Muhammad. Kita kira nak marah. Yang kedua, tenang. Hadirin hadrat ya, dalam dakwah ini buruk sangka hadirin hadrat. Cakap baru sekali. Tak boleh pakai dia dah ustaz ni. Habis dah ni, memang Allah dah tutup dah hati dia ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan ya. Pernah tak kita tanya, kenapa orang tak berubah? Tuan-tuan ya. Kenapa orang boleh dengar? Minta maaf tak kalau tuan-tuan tak suka. Tok Guni Aziz dia punya cakap, Tok Guru Haji Adi punya cakap, Harun dia punya cakap. Soal hadap mutiara yang keluar ni. Kenapa? Kata Ibnul Qayyim, kadang-kadang manusia lupa bila mana nak mengubah manusia. Lupa apa? Dampingan mereka dengan Allah. Minta dengan Allah. Kadang-kadang kita lupa. Ya Allah. Ubahkan A ya Allah. Ubahkan B ya Allah. Saya bawa satu kisah. Walaupun mungkin tak berkaitan. Lelaki ni, dia berbalah dengan isterinya pada hari raya. 7 tahun yang lepas. 7 tahun lepas berbalah ni. Geng-geng berbalah ni. Berbalah. Kemudian bersama lagi. Jumpa saya ni bukan kaunselor, bukan qadi, bagi pandangan yang saya mampulah. Saya tanya dia, kamu kasih tak kasih pada bini kamu? Kasih. Kamu kasih, dia kasih.
Ustaz, kalau saya pakai cakap-cakap adik-beradik saya, dia kata cerailah, berlambak lagi ni. Berlambak lagi. Bayangkan tuan-tuan ya, bini dia berbalah, isterinya berbalah dengan dia. Pada hari raya, isterinya seorang-seorang. Tuan-tuan ya, adik-beradik dia, keluarga dia berbalah, ajak turut berbalah. Sekali tuan dengan isteri dia ni, bayangkan suasananya. Saya tanya dia, kamu sayang? Kamu sayang. Kalau kamu sayang, satu hadirin hadat, kamu kena terima ini ujian daripada Allah. Ujian daripada Allah. Yang kedua, kamu kena minta dengan Allah. Kenapa? Saya tanya dia, bini kamu, isteri kamu ada hati? Ada hati. Mak kamu ada hati? Ada hati. Kakak kamu ada hati? Ada hati. Mak saudara kamu ada hati? Ada hati. Saya tanya dia, siapa yang genggam hati manusia? Tuan Haji Hilmi. Allah yang genggam hati manusia. Minta dengan Allah. Minta sungguh-sungguh kamu dengan Allah. Hadirin hadat. Bangkit malam, minta. Bulan Ramadan kamu minta. Dia tak pernah tinggal. 7 tahun. Hadirin hadat, 7 tahun. Selepas 7 tahun, hadirin hadat, isterinya boleh balik rumah dah. Sebelum tu, selepas berbalau tak boleh balik. Balik hari raya ustaz, dia duduk dekat hotel, saya balik rumah. Tuan-tuan. Saya pujuk, satu hari raya balik sekali dengan saya. Bersalam raya, balik dekat hotel balik. Sabar lelaki ni. Sabar lelaki ni. Setelah 7 tahun, hari ni boleh bergurau dah. Boleh sekali dah. Kita tengoklah. Jadi hadirin hadirat kena minta dengan Allah. Seorang da'i kena berdamping dengan Allah. Tuan-tuan tengoklah. Tuan-tuan ya, Tok Guru Ni Aziz. 3 kali je dalam hidup dia tinggal tahajud. Cuba kita tanya kita. Saya lah, termasuk saya tuan-tuan. Berapa kali kita tahajud? Tok Guru Haji Hadi, Abdul Hadi Awal. Kata bini dia lah. Bini lebih tahu tentang suami dia. Cerita dekat mak saya. Tak pernah tinggal puasa Isnin kami. Tak pernah tinggal puasa sunat yang lain. Tak usah cerita. Hadrat Dato' Harunding. Tuan-tuan dengar tak dia cerita pasal dia bertemu Rasulullah tu. Kita dengar menangis. Habib Muzif Wa'al Musawar. Sebelum dia nak meninggal tu, dia mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah kata, kamu dia letih dah lah. Kamu bersama dengan aku, berehat dengan aku lah. Hadirin hadat. Bermakna, seorang da'i hadirin hadat, dia mesti berdamping dengan Allah. Dia boleh mengubah hadirin hadat siapa saja dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadat. Yang penting, jangan lekas-lekas hadirin hadat meletakkan satu tanggapan. Tak boleh dah, hancur dah ustaz. Tak. Hadirin hadirat ya, yang saya kasihkan, yang pasal internet ke apa, hadirin WhatsApp ke apa, hadirin hadat, tenang. Sebab tu saya sebut macam-macam. Di mana-mana pun saya sebut, tenang dulu. Saya bawa kepada tuan-tuan ya. Al-Imam Al-Auza'i, Abdul Rahman Al-Auza'i. Satu ketika, dia bercerita dengan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak seorang tokoh hadis daripada Khurasan. Dia daripada Syam. Cakap. Dia kata, wahai Abdullah, aku dengar seorang, dia kata, seorang ahli bid'ah yang keluar daripada Kufah. Namanya Abu Hanifah. Siapa Abu Hanifah? Seorang yang sangat hebat. Abdullah bin Mubarak, reaksinya tenang. Dia tak terus jawab, betul dia kata memang dia ni memang teruk. Tak, dia tenang je. Dia cerita kepada Al-Auza'i tentang masalah fiqhiyah, masalah fiqh yang susah-susah dan bagaimana seorang faqih menyelesaikan masalah tersebut sehingga menimbulkan ketakjuban, rasa haibat Al-Auza'i kepada faqih tersebut. Dia kata siapa? Tanya dia kepada Abdullah bin Mubarak. Nu'man bin Thabit. Sengaja Abdullah bin Mubarak tak sebut nama, tak sebut hadirin hadat siapa, Abu Hanifah. Dia sebut nama Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Al-Auza'i dia tak tahu nama Abu Hanifah. Dia pun sebut lagi. Dia kata,
Belajarlah kamu dengan dia. Dia ni hebat apa semua. Selepas mana Al-Auza'i menyatakan demikian, barulah Abdullah bin Mubarak menyatakan, dia yang aku maksudkan Abu Hanifah. Bila mana dengan Abu Hanifah rasa bersalah. Bayangkan, itu zaman tak ada WhatsApp. Zaman tak ada Facebook. Zaman sekarang ni lagi teruk. Hadirin hadirat, dan bagaimana kita nak menangani? Tenang dulu. Sebab tu kata para alim ulama, fil ajlati nadama wa fit ta'ani salama. Tenang, ada keselamatan. Gopoh, tergesa-gesa, kehancuran. Tuan-tuan ya, saya tak tahulah apa yang saya tapai ni tuan-tuan faham ke tak faham. Kesimpulannya, satu, hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, betapa penting kita mengamalkan iaitu dalam hidup kita ini tenang. Tenang dalam tindakan, tenang dalam juga ucapan kita ni. Seandainya kita tak tenang, maka dia akan bawa penyesalan. Contoh, satu kisah. Isteri dan suami berbalah. Isteri minta cerai. Ceraikan saya. Suami pun geram sangat. Oh, kamu minta cerai. Dia kata apa? Cerai talak 3. Bila mana dah tenang tu apa semua, kewarasan kembali kepada mereka berdua. A sayang dekat B, B sayang dekat A. Macam mana ni? Efektif tak efektif? Talak 3. Berlangsung dah. Jadi dah talak 3. Macam mana ustaz nak patah balik? Nak patah balik apa? Memang tak boleh nak patah balik dah. Hadirin hadirat, ada satu kes yang lain tu cerai, talak raj'i, sebut talak 1. Macam mana ustaz? Kamu dah pergi mahkamah, dah pergi pejabat agama tak? Kamu rujuk je lah. Saya rujuk dekat awak. Dalam mazhab Syafi'i dia tak memadai iaitu dengan berjima'. Macam Jamal Abdillah pernah buat tu. Tak. Hakim pun tanya Jamal Abdillah, qadi tanya, ni jima' ni tanda nak balik kepada isteri? Tak. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia tak memadai dengan kata-kata. Dia tak memadai dengan perbuatan. Dia kena ada, kena sebut apa semua. Hadirin hadirat, balik dekat bini dia. Sebab kenapa? Tergesa-gesa nak marah ni hadirin hadirat. Allahu akbar hadirin hadirat yang saya kasih sekian. Okay. Berlaku di satu tempat. Bagus tentang ya nak kejar takbiratul ihram selepas tu imam, bagus. Dalam satu hadis Nabi kata kalau kita dapat takbiratul ihram selepas tu imam 5 waktu 40 hari kita akan dapat bara'atani, 2 pelepasan. Hadis ini dilemahkan oleh para alim ulama. 2 pelepasan ini, bara'atun minan nifaqi, pelepasan daripada nifak, kemunafikan, bara'atun minan nari, pelepasan daripada neraka. Okay. Bagus dah. Dia pun nak cepat ni apa semuanya, undur kereta. Undur kereta tak perasan anak bermain dekat belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu tak perlu tergesa-gesa. Kita diajak oleh Rasulullah kalau nak datang masjid ataupun surau, bisakinah, dengan tenang. Dapat, tak dapat sempurnakan, kamu tak dapat. Hadirin hadirat ya, kita amalkan. Dan di mana punca ketenangan? Sini. Ni. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, kena rawat dekat sini. Dan ilmu yang nak rawat dekat sini ni, secara khusus disiplin tersebut namanya ilmu tasawuf. Tentang belajar dah dengan Ustaz Ansari kan? Tentang ya kena belajar tentang ya ilmu tasawuf, kena cari tok guru. Cari tok guru kena tengok juga. Saya dulu belajar kitab ikat, tok guru saya isap rokok, tak jadi lah kata. Tok guru isap rokok. Belajar hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Pergilah kita tentang ya dekat Kemamang tu apa semua ni menuntut tok guru isap rokok. Kena hadat tok guru dia kena warak. Warak meninggalkan yang syubhat, yang haram lagi tak buat. Hadirin hadirat, rokok dia kata ustaz. Macam-macam lah tentang dia. Itulah sekadar daripada saya.
Saya maaf ada bahasa yang terkasar tuan-tuan ya. Pemain gantian. Hadirin hadirat. Berapa kali dah saya diminta hadirat jadual saya penuh. Hadirin ini pun hadirin hadirat kebetulan hadirin yang diizinkan oleh Allah maka dapatlah saya hadir kepada tuan-tuan. Saya teringat balik tuan-tuan 9 tahun dulu kan Haji Elmi kan. Hadirin hadirat Allahu Akbar. Haji Jalil tak sihat dah. Tuan-tuan tak nak tanya soalan. Saya buka. Sifat dakwah dengan orang pengecam dan penghukum. Sekarang banyak penghukum. Penghukum lebih banyak daripada pendakwah. Ini masalah. Tuan-tuan ada satu buku. Buku ini sangat menarik untuk diperhalusi. Nahnu Du'a la Qudha yang dikarang Dr. Ali Jarishah. Kita ada pendakwah bukan penghukum. Ada banyak yang dibicarakan dekat situ. Termasuk satu buku yang dikarang oleh Dr. Abdul Qadir Audah. Abdul Qadir Audah ni dia mati di tali gantung. Dikarang satu buku hadirin hadirat berkenaan kejahilan para alim ulama di antara kebodohan penganutnya dan juga kejahilan para alim ulama. Buku ni sangat menarik apa peranan para alim ulama hadirin hadirat yang saya kasihi sekian. Label ni tuan-tuan ya. Perkara yang perlu dielak lah. Cakap kasar ni hadirin hadirat. Cakap kasar perlu dielak kerana jangan kita biasakan. Bagi saya tak biasa. Contoh melatah. Melatah ni hadirin hadirat. Orang suka dengan orang melatah. Kenapa? Bila orang melatah ini hadirin keluar macam-macam. Kita sebut hadirin hadirat benda lelaki. Dia sebut benda lelaki. Kita sebut benda perempuan. Dia sebut benda perempuan. Saya mak saudara saya melatah. Saya memang marah. Marah dekat orang yang apa? Cuit dia supaya melatah tu. Kenapa? Kamu tanggung dosa. Dia tak berdosa kerana tindakan dia di luar hadap kawalan dia. Kamu yang dosa. Jadi akhirnya orang tak berani nak buat. Hadirin hadirat. Tentang ya elakkanlah. Allahu Akbar. Ada soalan? Tuan-tuan tak ada, saya nak tutup lah. Saya biasa datang dengar kuliah. Biasanya kalau Syahril Long saya datang lah. Kalau Syahril Long datang mana-mana lah. Biasanya saya datang lah. Saya rasa hebat dekat dia. Kalau dia belajar Al-Quran dalam usia yang apa? Yang tua, dapat hafal ayat Al-Quran, dapat ingat ayat Al-Quran. Bagi saya itu sangat hebat hadirin hadirat ya yang saya kasih sekalian. Saya nak berakhir dengan dua perkara ini. Dua perkara ini saya sebut di mana-mana. Tentang baca apa yang berlaku di Kampung Batu Badak, Johor, Segamat, yang kain kapang tak hancur, jasad tak hancur. Saya nak buat kesimpulan dua saja. Saya baca kesemuanya. Dua kesimpulan, dua persamaan yang sangat besar. Mereka yang tak hancur kain kapangnya, tak hancur juga jasadnya. Satu Quran. Mihram binti Ja'far, Quran. Kemudian siapa lagi? Ra'ub, Rahmat binti Ra'ub, juga Quran, termasuk Said apa tak tahu, Quran juga. Quran ni besar. Tak kiralah siapa tuan-tuan ya. Kalau kamu faham Islam, kamu terlibat dengan perjuangan Islam, kamu tak baca Quran, kamu teruk. Saya minta maaf, saya cakap bahasa yang mudah orang faham lah. Hadap kena dekat diri dengan Al-Quran. Saya ambil contoh di Ma'la. Di Ma'la ini, di Mekah, pernah berlaku satu kejadian. Bagaimana ketika mana digali satu kubur, yang gali ni lari. Yang tak lari adalah, kenapa lari? Dalam kubur tu, seorang lelaki berada dalam keadaan duduk. Di tangannya pegang Al-Quran. Orang tanya saya, betul ke Ustaz? Nak tahu betul ke tak betul, refer kepada hadis. Bila mana tuan-tuan buka hadis, betul. Kenapa betul? Kita mati, orang bawa ke kubur, letak kita dalam kubur, orang balik, kita dapat dengar bunyi tapak kasut, tapak kaki ke derapan kaki orang balik, kita dengar. Datang malaikat kata Nabi mendudukkan kita dalam kubur. Duduk atas sofa ke, duduk atas kursi ke, duduk atas bangku ke, wallahu ta'ala alam. Satu. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran, kalau kita refer hadis tak pelik.
soalan bocor, jawapan bocor. Yang akan ditanya oleh Allah, saya dan juga hadirin hadirat di dalam sana, iaitu berkenaan Al-Quran. Jawapan yang dibocorkan oleh Rasulullah, qara'tul Qur'ana. Bila mana malaikat bertanya, amalan ahli kubur, ada di kalangan mereka yang jawab, qara'tul Qur'ana. Aku telah baca Quran. Okay. Kembali lelaki ni. Siapa lelaki ni? Lelaki ni pengelap air Zamzam di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram tu kan lap air Zamzam. Seorang Ethiopia, Habsyah. Hadap seorang Habsyi. Bila mana tak ada air Zamzam yang tumpah, dia akan bersandar dekat dinding baca Quran. Tak ada air tumpah, bersandar dekat dinding baca Quran. Tahun lepas di Sungai Manik, guru Quran keluar daripada kuburnya hadirin hadap cahaya. Ni saya tak reka ni. Kuliah muslimat dan satu kuliah muslimat. Orang tanya saya, Ustaz, ada satu kisah. Kisah tersebut seorang lelaki ni, dia hadirin hadap tak retilah sangat Quran ni. Tapi bila mana dia mati, hadirin hadap keluar cahaya daripada kuburnya. Jadi orang tanya saya kata yang hadirin yang diceritakan, kata isterinya setiap malam 3 pagi dia akan bangkit. Pegang Al-Quran, peluk Al-Quran. Ya Allah, aku tak reti Quran, ya Allah. Dia menangis. Hadirin hadirat yang saya kasihan. Satu, dampingkan diri dengan Al-Quran, anak. Yang kedua, pastikan hadirin hadirat salat kita sebolehnya berjemaah, terutamanya lelaki. Kenapa? Saya tengok di kampung Batu Badak itu, seorang lelaki namanya Rahmat binti Ra'ub. Dia ni tentera. Meninggal 2006. Jasadnya tak hancur, kain kapang dia tak hancur. Hebat ke? Hebat dia ni. Bila mana saya baca, ya Allah, cemburu aku dekat kamu kan. Moga-moga Allah bagi juga. Kenapa? Apa kehebatan dia? Dia tak pernah tinggal solat. Kata macam biasa, orang lain pun banyak tak tinggal solat. Tapi kita harus faham kualiti solat. Belamba orang solat, kualiti solat dia. Kalau sembahyang asar 6.40, tuan-tuan, kualiti tak kualiti. Sembahyang subuh hadirin hadap 7.30. Okey. Yang kedua, apa hebat Ayu Rahmat? Dia tak tinggal sembahyang. Solatnya berjemaah. Yang ketiga, jemaahnya bukan dekat rumah. Dia akan pastikan surau ataupun masjid. Satu ketika, dia minta dipapah, kata anak saudaranya, semata-mata untuk berjemaah di surau. Allah, yang ni hebat. Yang ni hebat, hadirin hadirat ya. Allah tak kira siapa. Yang Allah nilai hadirat sejauh mana kita letak Allah, rumah Allah, kalam Allah, Rasulullah dalam hidup kita. Allah tengok yang tu. Tuan-tuan ya. Jadi sama-samalah ubah. Tuan haji tak? Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.